Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu harap murid-murid bersedia untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ayat tanya. Apakah itu ayat tanya? Ayat tanya digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Bagi membuktikan ataupun menunjukkan ayat yang dibaca atau ditulis merupakan ayat tanya akan mempunyai tanda tanya. Jika sesuatu ayat itu tidak mempunyai tanda tanya, ia akan menjadi ayat penyata. Okey, jadi tanda tanya ini yang menentukan ayat yang kamu baca atau kamu tulis itu ialah ayat tanya. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kepada kata tanya. Kata tanya yang pertama iaitu siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya yang kedua, apa, digunakan untuk menanya nama, benda atau binatang. Kata tanya yang ketiga, bila, digunakan untuk menanyakan masa. Kata tanya yang keempat, mana, digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda atau tempat. Kata tanya yang seterusnya, berapa, digunakan untuk menanya bilangan. Seterusnya, mengapa, kenapa, digunakan untuk menanyakan sebab. Dan akhir sekali, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Okey, berikut merupakan kata tanya yang terdapat dalam yang kita boleh gunakan untuk membina ayat tanya. Okey, yang seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, ayat tanya mesti ada tanda tanya ataupun tanda soal untuk menandakan ia merupakan ayat tanya. Okey, kata tanya ni dia tak semestinya ada di dalam soalan. Okey, jadi dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Yang penting tadi ialah tanda tanya ataupun tanda soal. Baiklah, sekarang cikgu mahu murid-murid merujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 halaman 38. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan cara untuk kita membina ayat berdasarkan kepada jawapan. Baiklah, sekarang kita lihat contoh dialog yang diberi. Peti sejuk ini kepunyaan siapa? Jawapannya, peti sejuk ini kepunyaan keluarga Alice. Okey, jadi untuk soalan ni dia guna kata tanya siapa. Jadi siapa ni digunakan untuk menanyakan orang. Seterusnya, makanan disimpan di dalam peti sejuk bila? Okey, jawapannya simpan makanan apabila sejuk. Okey, jadi bila kata tanya bila kita gunakan untuk merujuk kepada masa ataupun tempoh keadaan. Dialog seterusnya diberikan jawapan dan kata tanya yang nak kita guna untuk kita bina soalan. Okey, jawapan dia, cabut plug dan matikan switch apabila meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama.
Okey, ini jawapan dia beri dan dia berikan kata tanya apa. Okey, jadi kita akan membina soalan menggunakan kata tanya apa. Jadi soalannya kita boleh bina seperti ini. Apabila meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama, lakukan apa? Okey, kat sini jawapan dia kata cabut plug dan matikan suis apabila meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama. Jadi dia nak tanyalah apa yang kita perlu buat okey sebelum kita meninggalkan rumah. Jadi kita boleh bina ayat tanya seperti ini ya. Apabila meninggalkan rumah untuk tempoh yang lama, lakukan apa? Jadi jawapan ada seperti yang diberikan. Okay, sekarang kita lihat pula kepada jawapan yang seterusnya. Letakkan makanan di dalam bekas yang bertutup sebelum disimpan. Okey, ini jawapan yang diberi. Dan kata tanya yang dia nak kita guna ialah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Okey, jadi kamu boleh bina ayat seperti berikut. Bina ayat tanya ya. Makanan disimpan bagaimana? Okey. Dia tanyalah cara untuk kita makanan disimpan. Jadi jawapan dia, letakkan makanan di dalam bekas yang bertutup sebelum disimpan. Okey, di sini dia nak tanyalah bagaimana. Bagaimana caranya kita simpan makanan. Jadi kamu boleh bina ayat tanya, makanan disimpan bagaimana. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula jawapan seterusnya. Pintu saya tidak boleh dibuka dengan kerapnya. Banyak tenaga elektrik akan digunakan untuk mengawal suhu badan saya. Okey, ini jawapan yang diberi. Okey, jadi kata tanya yang diberi mengapa. Okey, dia nak tanya mengapa, sebab. Sebab apa pintu dia tak boleh dibuka? Okey, dia bagi jawapan ni sebab. Sebab pintu dia tak boleh dibuka ialah banyak tenaga elektrik akan digunakan. Jadi soalannya boleh dibina seperti berikut. Peti sejuk tidak boleh dibuka dengan kerap. Mengapa? Okey, jawapan yang diberi sebab. Sebab apa pintu dia tak boleh dibuka dengan kerap. Jadi soalan ni kita tanyalah, pintu peti sejuk tidak boleh dibuka dengan kerap. Mengapa? Okey, jadi mengapa ni dia akan menanyakan sebab. Jadi jawapan ni yang diberi pun diberi sebab. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pada jawapan yang terakhir. Letakkan saya jauh dari dapur gas dan jarakkan saya dari dinding. Okey, ini dia bagi soal jawapan. Okey, kata tanya dia bagi di mana. Di mana ni dia tanya tempat. Okey, jadi kita tengok daripada kata tanya di mana dan kita nak bina soalan. Okey, tempat. Jadi letakkan. Okey. Jadi kita seterusnya kita boleh bina ayat tanya. Peti sejuk diletakkan di mana? Jadi kita nak tanya, jawapan ni dia beri tempat untuk kita letak peti sejuk. Jadi soalan dia kita letak peti sejuk diletakkan di mana? Kini contoh kepada contoh ayat tanya kepada jawapan yang disediakan. Okey, jadi sebelum ni kita belajar, kita bina ayat tanya, kita letakkan kata tanya di depan. Okey, jadi pada kali ni kita bina ayat tanya tapi kita letakkan kata tanya di belakang. Jadi di sini dapat cikgu simpulkan bahawa kata tanya tak semestinya kita ada di depan. Kita juga boleh diletakkan di belakang ayat. Okey, yang penting sekali, akhir sekali mesti ada tanda tanya atau tanda soal. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan dan memberikan sedikit contoh untuk kamu laksanakan
aktiviti bertulis. Okay, jadi kamu perlu membuka buku aktiviti muka surat 43. Buku aktiviti jilid 2 muka surat 43. Okay, kita tengok dia ada arahan, dia ada sedikit petikan, ada gambar dan juga maklumat, beberapa maklumat. Okay, jadi kita lihat jawapan yang pertama. Rizan menggunakan botol minuman untuk mengisi air. Okey, jadi kat sini dia beri kata tanya apa. Okey, jadi macam mana kita nak bina ayat? Ayat tanya menggunakan kata tanya apa. Okey. Untuk mengisi air, Rizan menggunakan apa? Itu contoh untuk ayat yang pertama, ayat tanya yang pertama. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Ibu Rizan menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Okey, dia guna siapa. Siapa ini untuk menanyakan orang. Jadi kita boleh guna menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah siapa. Okey, jadi jawapannya akan jadi Ibu Rizan menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Okey, untuk latihan ni kalau boleh kamu letakkan kata tanya di belakang. Tapi kalau kamu rasa susah lah, kamu macam dah biasa, cikgu benarkan untuk kamu letak kata tanya di depan. Okey, contoh kalau kamu nak guna kata tanya di depan, kamu boleh guna contoh ayat yang kedua. Okey, kamu boleh guna ayat tanya seperti siapa yang menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Okey, jadi tu kata tanya di depan. Okey, jangan lupa untuk kamu tulis kata tanda soal atau tanda tanya di hujung. Okey, kalau kamu tak letak tanda tanya atau tanda soal di hujung, dia akan jadi ayat penyata, bukan lagi ayat tanya. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula aktiviti yang kedua, muka surat 44. Okey, di sini apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena pasti maklumat, kamu baca dan fahami maklumat. Kemudian gunakan kata tanya berdasar apa yang diberi untuk membina ayat menggunakan maklumat yang diberikan. Okey, jadi simple je lah kat sini. Kamu tak perlulah bina soalan, tulis jawapan. Kamu hanya perlu membina soalan menggunakan kata tanya dan maklumat yang diberikan. Tak kisahlah kamu nak letak kata tanya di depan atau di belakang, tetapi yang penting sekali ialah perlu menulis tanda tanya atau tanda soal di pengakhiran ayat tanya. Baiklah, setakat itu saja penerangan seberingkas yang dapat cikgu berikan. Cikgu harap kamu dapat melaksanakan aktiviti ini dengan jayanya. Cikgu ucapkan semoga berjaya. Sekian, terima kasih.